Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ehsan Yahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama malam ini. Hujan ribut petir berterusan, amaran banjir kilat di 6 negeri. KDNK negara kukuh namun inflasi dijangka kekal tinggi tahun depan. Isu undi tentera, PM dan Anwar berpalah. SPR saran lapor SPRM. Berdasarkan maklumat ramalan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga model ramalan banjir Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Malaysia, terdapat risiko berlakunya kejadian banjir kilat di beberapa lokasi sekiranya hujan lebat dan ribut petir berterusan. Antara negeri yang disenaraikan ialah Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Sarawak. Di Pulau Pinang, ia melibatkan daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan dan juga daerah Timur Laut. Daerah Petaling dan Kelang di negeri Selangor, Muar dan Tangkak di Johor, Kuantan serta Temeloh di Pahang. Manakala di Kuala Lumpur, antara lokasi yang terlibat adalah Bulatan Dato' On, Bank Rakyat, Jalan Chow Saulin, Jalan Lok Yu, Jalan Raja Chulan, Jalan Sultan Ismail, Jalan Pudu, Jalan Tun Perak, Masjid Jamek serta beberapa lokasi lain sekitar ibu negara. Sementara itu di Sarawak melibatkan daerah Samarahan dan Kuching. Baik, untuk itu kita nak melihat seperti kejadian banjir yang berlaku di Kelang dan juga Selangor semalam. Kalau dapat saya paparkan, kalau ketika ini adalah portal NADMA, yang mana portal bencana.natma.gov.my, kita boleh lihat secara langsung keadaan juga suasana terkini di beberapa kawasan, terutamanya apabila kita melihat kepada banjir kilat di Selangor yang berlaku pada 9 bulan 11 2022 melibatkan negeri Selangor, daerah dan juga bahagian adalah di Kelang. Kawasan yang terlibat di pusat pemindahan ketika ini 3 masih aktif dengan jumlah keseluruhan adalah seramai 163 dan jumlah mangsa adalah 695 dan beberapa kawasan lain yang telah pun berlaku lebih awal, contohnya di Kelantan yang mana berlaku pada 6 hari bulan yang lalu, tetapi pusat pemindahan yang masih lagi aktif adalah sebanyak 5 dengan jumlah keluarga yang terlibat 10 dan ketika ini jumlah mangsa adalah seramai 44 orang. Manakala di beberapa kawasan lain, contohnya yang dapat kita saksikan seperti di bahagian hujung di Johor Bahru, di Johor yang lebih awal iaitu pada 2 hari bulan, yang mana daerah dan juga bahagian adalah di Segamat yang melibatkan 4 PP ataupun pusat pemindahan yang masih lagi aktif. Jumlah keluarga yang terlibat adalah 18 dan jumlah mangsa adalah 57 orang. Ini adalah laporan-laporan terkini kemaskini semasa yang kami bawakan kepada anda, terutamanya berkaitan dengan perkembangan banjir semasa di seluruh negara. Bagaimanapun kesiapsiagaan dari semua keluarga dan juga pihak berkuasa amat penting dalam memastikan keadaan dan juga suasana kecemasan itu dapat dilaksanakan ataupun diatasi dengan lebih baik. Baik, kita ke laporan berikutnya masih lagi berkaitan dengan banjir. Penduduk di Taman Setiawarisan Kampung Melayu Subang Shah Alam menggesa pihak berwajib segera untuk selesaikan isu dan juga masalah banjir kilat yang berulang kali melanda kawasan perumahan itu. Banyak aduan telah dibuat, namun isu banjir kilat yang memusnahkan harta benda penduduk sehingga kini tidak juga diatasi. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Rahimah Abdullah. Semasa Astro Awani membuat tinjauan di Taman Setiawarisan, kebanyakan penduduk sedang bertungkus lumus membersihkan rumah masing-masing. Banyak harta benda seperti perabot dan barangan elektrik yang rosak dan terpaksa dibuang. Lebih menyedihkan, kesan banjir pertama masih lagi terasa, ditambah lagi kejadian kedua semalam. Semalam masa saya tidur, saya bangun, hujan lebat. So, saya sempat alihkan kereta 2 biji, lepas tu saya patah balik, tengok-tengok air dah naik.
Saya pun seorang kan, menggelabah semua. Saya naikkan semua barang, semua naik ke atas apa yang boleh selamat. Lepas tu saya keluar, saya alihkan 3 biji lagi motor. Tengok dah parah lutut dah. Lepas tu saya tunggu lagi dalam rumah, saya tengok, saya keluar sini dah parah pinggang. Dalam rumah saya dah parah lutut. So saya masa tu reda lah, tak boleh buat apa dah masa tu. Penduduk juga meminta pihak berwajib menaik taraf benteng penahan banjir di sungai berdekatan yang terletak tidak jauh dari kediaman mereka. Sini maklumkan bajet 15 juta, 20 juta. Tapi juta-juta tu tak dapat selesaikan masalah pun. Tembok tanah tu pecah. Tapi benda tu macam tak stabil untuk lawan air yang masuk tu. Dia ada satu yang tindakan yang baik, benteng yang baik, insya-Allah. Jangan haraplah yang calon-calon atau ahli parlimen yang akan datang dapat ambil tindakan benda ni dengan cepatlah kan. Kita tak nak cakap je, cakap benda tak buat. Isu benteng sungai berkenaan sudah berlarutan sejak 20 tahun lalu dan tindakan yang dilakukan seakan tidak cukup berkesan. Sehubungan itu, penduduk menggesa pihak berwajib termasuklah wakil rakyat bukan sahaja turun padang melihat masalah rakyat tetapi pada masa sama memastikan tindakan dilaksanakan segera bagi mengatasi masalah banjir kilat secara keseluruhannya di Kampung Melayu Subang. Okey, Taman Setia Warisan adalah antara kampung di Selangor yang terjejas dengan banjir semalam dan di lokasi inilah banyak harta-harta benda penduduk turut musnah dalam bencana semalam. Dan apapun calon wakil rakyat yang dipilih diharap mengutamakan isu banjir ini dalam usaha memastikan penduduk menyelesaikan isu banjir yang telah sekian lama berlaku di Selangor. Rahim Abdullah, Astro Awani. Baik, untuk waktu ini kita nak melihat kepada ini adalah titik-titik banjir yang dikesan dan juga cerapan daripada sumber Kementerian Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan juga Saliran dan juga yang dicerap oleh Universiti Melaya bersama dengan Astro Awani. Kalau anda dapat saksikan menerusi slide pertama ini adalah titik-titik potensi banjir yang berlaku secara keseluruhannya dalam peta Malaysia. Tetapi kalau kita nak pecahkan lagi mengikut tahap keterancaman bencana banjir mengikut Parlimen, kawasan yang bertanda warna merah ini adalah tinggi dengan 25 ke 55 titik panas banjir berdasarkan kepada Parlimen. Kalau kita dapat saksikan terutamanya di sebelah pantai timur di Kelantan dan juga Terengganu dan juga sebahagian di Johor dan beberapa kawasan terutamanya melibatkan Perak dan juga Selangor. Dan kalau kita boleh saksikan juga begitu juga di Sabah dan juga di Sarawak yang berkait rapat dengan kawasan pesisir pantai. Ini boleh kita kaitkan dengan monsun timur laut apabila ada fenomena air pasang dan sebagainya, ditambah pula dengan hujan lebat yang berterusan. Baik, ini adalah pecahan dan juga tahap keterancaman bencana banjir mengikut Parlimen, tetapi ini adalah kawasan-kawasan Parlimen yang paling berisiko banjir. Saya membawa fokus mungkin kepada beberapa Parlimen sahaja, khususnya yang mencatatkan jumlah Parlimen tertinggi. Yang pertama adalah di Parlimen Kelantan dan juga di Kedah dengan titik banjir sebanyak 55 dan 48 yang melibatkan P029 Machang dan juga Baling. Ini adalah kawasan-kawasan yang disenaraikan antara kawasan yang mempunyai titik banjir yang paling tinggi dengan cerapan 55-48 di Machang dan juga Baling, dan mungkin yang terendah kalau kita lihat adalah di Johor iaitu di Tanjung Piai dengan masing-masing 15 sama dengan beberapa kawasan-kawasan yang lain. Ini adalah senarai berkaitan dengan Parlimen yang paling berisiko banjir. Tetapi apabila kita bercakap berkaitan dengan banjir secara khususnya kepada golongan rentan dan juga siapa yang paling berisiko, ia adalah melibatkan tumpuan bencana dan juga kumpulan rentan warga emas. Ini adalah cerapannya yang mana 5.1 hingga 12.1 adalah nilai tertinggi dengan beberapa negeri termasuk di
Kedah, sebahagian Perak, Kelantan dan juga di Terengganu, termasuk di kawasan-kawasan pantai barat di Sabah dan juga di Sarawak. Ini adalah berkaitan dengan golongan rentan yang melibatkan warga emas dan juga cerapan menerusi beberapa parlimen yang paling tinggi mempunyai titik banjir. Dan seterusnya, ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Ini adalah berkaitan dengan golongan rentan kanak-kanak ataupun mereka yang berada di usia 14 tahun ke bawah. Kalau kita lihat di warna merah jambu ataupun warna pink ini adalah kumpulan yang mempunyai demografi ataupun jumlah kanak-kanak yang berusia di antara 14 tahun ke bawah paling tinggi, dan juga golongan-golongan rentan ataupun golongan ini adalah mereka yang paling berisiko tinggi ketika banjir itu berlaku. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, pihak berwajib kita sentiasa berwaspada, bersiap siaga mendepani risiko banjir yang mungkin akan berlaku seperti yang dinyatakan oleh Met Malaysia dan juga dapatan daripada NADMA yang saya kongsikan sebentar tadi. Baik, daripada isu dan juga berita berkaitan dengan bencana alam banjir ini, kita ke laporan berikutnya. Ekonomi Malaysia meneruskan momentum pemulihan dengan keluaran dalam negara kasar atau KDNK bagi suku ketiga 2022 mencapai pertumbuhan 14.2%, lebih kukuh berbanding 8.9% yang dicatat pada suku kedua 2022. Dan perkara itu diumumkan Governor Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus dalam satu sidang media di Ibu Negara pada Jumaat. Dan menurutnya, walaupun terdapat kesan asas daripada pertumbuhan negatif pada suku ketiga tahun 2021, pertumbuhan juga didorong oleh permintaan dalam negeri yang kukuh, disokong oleh keadaan pasaran pekerja dan pendapatan yang bertambah baik serta sokongan dasar yang berterusan. Selain itu, ekspor terus disokong oleh permintaan yang kukuh terhadap produk elektrik dan elektronik atau E&E. Selain pemulihan pelancongan ke dalam negeri memberikan sokongan tambahan kepada kegiatan ekonomi, dan mengikut sektor pertumbuhan terus didorong oleh sektor perkhidmatan dan juga perkilangan. Pada asas suku tahun ke suku tahun terlaras secara bermusim, ekonomi berkembang sebanyak 1.9% berbanding suku kedua tahun ini iaitu 3.5%. Dan secara keseluruhan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 9.3% pada 3 suku pertama tahun ini. Seterusnya, dasar pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang dilaksanakan kerajaan berada di landasan tepat bagi melonjakkan semula ekonomi negara. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia terbukti apabila keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 14.2% bagi suku ketiga tahun ini berbanding 8.9% pada suku kedua. Jelas Perdana Menteri, peningkatan positif ini menunjukkan dasar yang dilaksanakan kerajaan seperti pembukaan semula ekonomi dan sepadan memberi impak kepada negara. Daripada 5%, suku pertama 2022 naik kepada 8.9% dan suku ketiga 14.2%. Saya percaya ini merupakan yang salah satu yang antara yang tertinggi di Asia Tenggara ini. Jadi prestasi suku ketiga ini jelas menunjukkan kejayaan kerajaan di dalam memacu pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini. Perdana Menteri juga berkata kadar pengangguran terus menurun 3.6% yang direkodkan pada September 2022 berbanding 4.6% pada tahun lalu. Berdasarkan maklumat ramalan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga model ramalan banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia, terdapat risiko berlakunya kejadian banjir kilat di beberapa lokasi sekiranya hujan lebat dan ribut petir berterusan. Antara negeri yang disenaraikan ialah Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Sarawak. Di Pulau Pinang, ia melibatkan daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan dan daerah Timur Laut. Daerah Petaling dan Kelang di negeri Selangor, Muar dan Tangkak di Johor, Kuantan serta Temeloh di Pahang. Manakala di Kuala Lumpur, antara lokasi yang terlibat adalah Bulatan Dato' On, Bank Rakyat, Jalan Chow Saulin, Jalan Lok Yu,
Jalan Raja Chulan, Jalan Sultan Ismail, Jalan Pudu, Jalan Tun Perak, Masjid Jamek serta beberapa lokasi lain sekitar Ibu Negara. Sementara itu di Sarawak melibatkan daerah Samarahan dan Kuching. Ekonomi Malaysia meneruskan momentum pemulihan dengan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku ketiga 2022 mencapai pertumbuhan 14.2%, lebih kukuh berbanding 8.9% yang dicatatkan pada suku kedua 2022. Perkara itu diumumkan Gabenor Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus dalam satu sidang media Ibu Negara pada Jumaat. Menurutnya, walaupun terdapat kesan asas daripada pertumbuhan negatif pada suku ketiga tahun 2021, pertumbuhan juga didorong oleh permintaan dalam negeri yang kukuh, disokong oleh keadaan pasaran pekerja dan pendapatan yang bertambah baik serta sokongan dasar yang berterusan. Selain itu, ekspor terus disokong oleh permintaan yang kukuh terhadap produk elektrik dan elektronik ENE selain pemulihan pelancongan ke dalam negeri memberikan sokongan tambahan kepada kegiatan ekonomi. Mengikut sektor, pertumbuhan terus didorong oleh sektor perkhidmatan dan perkilangan. Bank Negara Malaysia BNM mengunjurkan kadar inflasi keseluruhan dan inflasi teras tahun hadapan berada pada tahap yang tinggi. Berikutan tekanan permintaan dan kos serta sebarang perubahan pada langkah-langkah dasar dalam negeri. Menerusi satu kenyataan, Bank Pusat itu berkata, kesan tambahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi sebahagiannya akan terus dibendung oleh kawalan harga yang sedia ada, subsidi dan lebihan kapasiti yang berterusan dalam ekonomi. Melihat kepada kadar inflasi bagi baki tahun 2022, BNM memaklumkan inflasi keseluruhan dijangka sederhana namun kekal tinggi. Kesan asas daripada diskaun bil elektrik yang menyumbang kepada inflasi yang lebih tinggi pada suku ketiga akan reda pada suku keempat tahun 2022 dan secara keseluruhan inflasi dijangka berpurata pada 3.3% pada tahun 2022. Pada masa sama, inflasi asas seperti yang diukur oleh inflasi teras dijangka terus tinggi bagi baki tahun 2022 apabila permintaan terus bertambah baik dalam keadaan kos yang tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa anggota tentera di Bera Pahang telah melakukan pengundian awal hari ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu malah mendakwa anggota tentera terlibat turut dibayar untuk mengundi lebih awal. Saya menerima maklumat sahih. Contoh undi dari satu tempat, saya tak boleh umumkan, untuk tentera di Bera dan dibayar RM300. Soal dia, mengapa dan bagaimana SPR boleh izinkan kalau mereka tahu undi awal yang sepatutnya 15 hari bulan. Bagaimana boleh dijalankan hari ini? Saya bimbang kerana unsur wang, unsur tekanan, unsur penipuan yang berlaku kerana ada bukti. Jadi saya minta SPR buat jawapan tegas dan ambil tindakan tegas sebelum rakyat bangkit. Beliau berkata demikian selepas Majlis Rahmah Mesra pengerusi PH di Kuala Nerus pada Jumaat. Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini telah menetapkan hari pengundian PRU ke-15 pada 19 November, manakala hari pengundian awal adalah pada 15 November. Tuduhan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan anggota tentera yang mengundi di Parlimen Bera dibayar RM300 itu telah merendah-rendahkan imej anggota pertahanan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Anwar perlu memohon maaf dan perlu menarik balik tuduhan kepada anggota tentera kerana tuduhan bersifat jahat dan menghina seluruh anggota tentera di negara ini. Soal kata bayar dan sebagainya ini merupakan tuduhan yang jahat, saya rasa. Jangan menghina anggota tentera. Saya minta kepada Anwar tarik balik tuduhan tersebut kerana tuduhan ini saya anggap menghina anggota tentera di seluruh negara. Kerana bukan saja di Bera yang mengundi awal tapi seluruh negara yang mengundi awal. Jadi tuduhan ini mencemarkan imej anggota Angkatan Tentera yang selama ini mempertahankan negara, yang dihormati oleh masyarakat, dan tindakan ini boleh mencemarkan imej tentera yang selama ini dihormati oleh rakyat kita. Jadi saya harap
Datuk Seri Anwar minta maaf bukan kepada saya, tapi maaf kepada anggota tentera yang mengundi awal kerana menuduh mereka menerima wang dan sebagainya. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis ngetih santai orang kita di perkampungan orang asli Kampung Bongkok, Bera pada Jumaat. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam kenyataan ringkas menegaskan sekiranya terdapat perbuatan sogokan atau rasuah semasa proses ketika pengundian pos di Parlimen P090 Bera sebagaimana didakwa, pengadu yang mempunyai maklumat atau bukti disarankan untuk melaporkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tan Sri Abdul Hadi Awang memaklumkan jarang hadir ke sidang Dewan Rakyat kerana terdapat tugas-tugas khas selain daripada seorang ahli parlimen. Presiden PAS itu juga memberitahu mahu memberi peluang kepada golongan muda daripada partinya untuk terlibat dalam sesi perbahasan kerana setiap parti mempunyai kota kehadirannya tersendiri. Saya ditugaskan bukan saja di parlimen. Ditugaskan jadi tugas khas. Kehadiran parlimen ini bukan macam hadir kelas sekolah. Itu orang tak faham. Bukan hadir kelas sekolah. Menteri-menteri bukan duduk tunggu menyatu kelas sekolah. Jadi dia jawab soalan, selesai, jalankan tugas di luar. Jadi saya lebih banyak beri peluang kepada orang muda untuk terlibat dalam perbahasan. Kerana perbahasan ini dia ikut kota parti. Kalau saya bercakap, kuranglah kota. Anak-anak muda itu tak bercakap lah. Kita ada begitu. Jadi saya beri peluang kepada pelapis-pelapis ini untuk... Abdul Hadi yang akan mempertahankan kerusi Parlimen Marang pada PRU15 memberitahu isu kehadiran ke sidang Dewan Rakyat yang dimainkan pihak lawan ketika berkempen tidak langsung menjejaskannya. Beliau menang di Parlimen Marang selama 3 penggal berturut-turut dengan pada PRU14 beliau menang dengan majoriti 21,954. Abdul Hadi dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah semasa pentadbiran kerajaan di bawah bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2 April 2020. PRU Trivia kembali lagi bersempena dengan PRU15 dan Malaysia memilih di Astro Awani. Sertai Astro Awani, link di Facebook Live Astro Awani setiap hari bermula 9 November 2022 hingga 18 November 2022 pada pukul 9 malam. Jawab soalan mudah dan anda berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik. Hadiah kali ini dibawakan oleh GoShop Malaysia. Jualan Super Sale 11.11. GoShop lebih besar, lebih hebat. Nikmati diskaun 11% dan penghantaran percuma sehingga 11 November 2022. Baik, kembali dalam Sinar Awani. Pertembungan 3 penjuru di Parlimen Pulai antara yang menjadi tumpuan di Johor pada PRU15. 2 calon heavyweight termasuk seorang muka baharu bakal berentak merebut kerusi Parlimen berkenaan. Siapa yang mempunyai kelebihan bagi menambat hati pengundi? Ikuti laporan disediakan Hilmi Malik. Pengalaman 3 penggal mewakili Pulai dianggap kelebihan buat calon Barisan Nasional Datuk Nur Jazan Mohamad. Meskipun tewas pada PRU14, namun beliau percaya pengundi masih dihargakan sumbangan BN di kawasan itu. Fokusnya tertumpu kepada pembangunan dan ekonomi penduduk setempat. Caranya adalah untuk membantu kerajaan negeri Johor. Maknanya kerajaan pusat, BN, kerajaan Johor, BN. Kita merangka strategi untuk menarik peramal asing. Ya, dan untuk datang ke daerah Johor Bahru ni khususnya, ya, kawasan Iskandar, ya, untuk menarik korporat-korporat yang potensi tinggi yang mampu menyediakan pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Jumlah penduduk yang memerlukan rumah mampu milik makin meningkat. Jadi saya nak melihat kepada bagaimana saya dan juga kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Wan Hafiz boleh menambah lagi jumlah perumahan rakyat di Pulai ini. Kedua, cara untuk mengatasi kenaikan harga barang ni atau inflasi ni hanyalah dengan cara untuk menaikkan pendapatan penduduk setempat. You cannot beat inflation. Bagi penyandang kerusi itu, Datuk Seri Salahuddin Ayub pula, beliau melihat banyak potensi yang boleh dikembangkan di Pulai. Tumpuan utama ialah menyelesaikan masalah banjir di kawasan itu. Isu peparitan dan isu pembentungan yang saya tak faham dah 6 dekad tak boleh selesai.
isu di Kampung Pasir, di Tuah Jaya, Skudai Kiri, Kampung Mak Amin. Itu Kampung Mak Amin tu depan mata Datuk Bandar sendiri, depan mata MB sendiri, berabad lamanya. Tak tunggu musim tengkujuh, hujan 2-3 jam saja akan tetap berlaku banjir kilat yang setahun hampir 5-6 kali rakyat di situ mengalami banjir kilat ini. Itu fokus yang saya rasa kita kena berikan perhatian. Saya melihat pula ini perlu menjadi hub kepada industri kecil dan sederhana. Saya rasa dengan limpahan ekonomi daripada Singapura, banyak premis perniagaan yang dimiliki khususnya oleh orang Melayu kebanyakannya dan orang-orang Cina yang meniaga kecil-kecilan ini perlu diberikan wajah baru. Mengakui bukan mudah bertemu dengan dua nama besar, namun calon Perikatan Nasional PN Loh Kah Yong tidak gentar. Baginya masih banyak isu yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua-dua calon parti lawan yang pernah mewakili kawasan berkenaan. You kalau sebagai first time voters, jangan biarkan you punya rasa sentimen bosan terhadap politik ni. Sepatutnya you lagi kena keluar sebab masa hadapan negara ni tertaruh pada semua orang punya tangan. So jangan rugi peluang ini untuk memilih kerajaan yang kamu nak. Kalau you dah benci, kalau you dah bosan, we need a change. Kan? Kita perlu ubah. Kan? Apa isu yang you tak suka? Rasuah ke? Janji yang tak dapat ditunaikan ke? Benda-benda macam ni. So, you have to voice out. Berbaki 8 hari sebelum tarikh pengundian, calon-calon bertanding pastinya sedaya upaya untuk berkempen meraih undi. Terpulang kepada pengundi untuk menilai dan memilih siapa yang layak mewakili mereka. P161 Pulai, salah satu kerusi tumpuan di Johor. Dua nama besar politik bertembung, termasuk dengan seorang calon muka baru. 3 penjuru di Pulai, PH, BN dan juga PN. Naratif yang berbeza-beza, ada yang ingin mempertahankan kerusi dan ada juga yang buat comeback untuk rampas kembali kawasan. Matlamat calon telah pun dibentang dan penentu mereka terletak di tangan anda untuk memilih wakil kawasan. Dan nasib mereka juga bergantung di tangan anda. Keluarlah mengundi, raikan demokrasi. Laporan Hilmi Malik bersama juru kamera Salin Hussein, Astro Awan. Baik, kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani sejak pukul 12.30 malam tadi. Kami telah bertanya, anda sudah tahu siapa yang bakal anda undi 19 November ini? Dan kami beri 3 pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperoleh setakat pukul 6 petang Jumaat. Daripada 2,259 responden yang mengikuti kaji selidik Suara Malaysia ini, seramai 92% menjawab ya, sudah tahu siapa bakal diundi. 2% menjawab tidak dan 6% tidak pasti. Semalam Astro Awani menyiarkan laporan khas nasib pengemis Palau di Lahad Datu. Isu ini bukan sesuatu yang baharu. Apakah cukup dengan tidak memberikan wang atau mencemuh mereka? Cerita ini bukan mahu mengangkat mereka, bukan juga mengusir mereka. Tetapi mana penyelesaiannya? Astro Awani bertemu dengan pegawai daerah Lahad Datu, Firuz Izzualdin Binti Muhammad Zul. Katanya pelbagai inisiatif telah diambil untuk mengekang aktiviti mengemis di lampu isyarat termasuk syur menyediakan penempatan. Lokasi penempatan juga sudah dikenal pasti tetapi belum dapat didedahkan setakat ini. Ketika ini, etnik Palau dikesan membuka penempatan secara tidak sah di kawasan persendirian di Kampung Panji. Badan mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh pegawai daerah sendiri yang mana kita telah mengambil pendekatan untuk membantu masyarakat Palau ini
untuk dicarikan satu penempatan khas untuk mereka-mereka, tetapi sehingga ke hari ini penempatan tersebut kita belum boleh bagi dengan masyarakat Pelau ni, sebab satu banyak yang perlu kita kenal pasti. Satu daripadanya sensitiviti daripada masyarakat di daerah Lah Datuk ialah kalau kita bagi mereka penempatan, so apa pandangan warga negara Lah Datuk kan. Selain itu, kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dilakukan untuk mengusir etnik Palau daripada berada di lampu isyarat. Firus juga tidak menolak kemungkinan wujud sindiket yang menggunakan etnik ini untuk mengaut keuntungan. Memang saya ada mendengar dan telah dimaklumkan ada beberapa sindiket. Cuma bukti secara resmi itu saya tidak dimaklumkanlah. Cuma secara perbincangan dalaman ada beberapa sindiket-sindiket yang menggunakan mereka ini untuk dijadikan diperalatkan untuk mengemis setiap hari di trafik light ni. Memang pendekatan ini telah kami buat bersama pihak MUIS. Pihak MUIS Negeri Sabah, Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS telah mengambil pendekatan untuk membantu masyarakat Pelau ini untuk mendidik. Contohnya memberi belajarlah, mengeja, membaca dan sebagainya. Dan insya-Allah benda ini kita sudah bincangkan, cuma menunggu masa kesesuaiannya saja untuk kita buka satu penempatan, satu pusat pembelajaran untuk masyarakat Palau ni di daerah Lah Datuk. Sementara itu, calon Barisan Nasional Lahad Datu Maizatul Akmam Alawi mengakui usaha mengekang kegiatan mengemis memerlukan usaha bersepadu semua pihak. Cuma bila diorang start naik ke darat tu sebab ada ancaman di laut. Jadi ini adalah usaha bersepadu. Saya akan insya-Allah usahakan usaha bersepadu di antara pihak-pihak berkuasa untuk membendung dan mengekang masalah Pelau di Lahad Datu ini. Sebagaimana kita tahu sebelum ini ancaman-ancaman. Tapi sekarang ancaman itu tidak lagi berlaku dan kita mengharapkan nanti pihak-pihak berkuasa dapat menggerakkan satu gerakan bersepadu untuk mengekang masalah Pelau ini dan menjadikan Lahad Datu Pelau free, insya-Allah. Sudah lebih ratusan tahun etnik ini berumahkan lautan. Semoga nasib etnik Palau ini menemui jalan noktah. Laporan Hasimi Muhammad dan AB Uza Abdul Latif, Astro Awani. Tellus University terus cemerlang dengan menduduki tangga ke-49 peringkat Asia dalam senarai siri QS Asia University Rankings 2023. Kedudukan tersebut menyaksikan peningkatan 4 anak tangga berbanding pencapaian tahun lalu, sekaligus menjadikan Tellus University sebagai universiti swasta terbaik di Malaysia dan Asia Tenggara. Naib Chancellor dan Presiden Tellus University Profesor Michael Driscoll berkata pencapaian Tellus sebagai satu-satunya universiti swasta di Asia Tenggara yang tersenarai dalam 50 universiti terbaik Asia itu adalah sangat membanggakan. Ini kerana senarai QS merupakan persaingan yang sengit di peringkat tempatan dan global. Jelasnya, ia turut membuktikan kualiti program akademik dan penyampaian pembelajaran universiti serta kalibernya ahli fakulti dan pelajar institusi itu. Well, it puts the standing of the university both in Malaysia and internationally on a high level. And that means that the degrees that our students carry with them when they're seeking employment have a higher currency compared with the degrees from other universities within Malaysia or internationally. So it's that is the enormous benefit they get of their association with Tellus University. We work very, very closely with lots of commercial and business partners, and we want to make sure that Tellus students are first in line for the top jobs as graduates. Pada masa sama, Driscoll berkata sebagai sebahagian daripada aspirasi Tellus University untuk terus mengukuhkan kedudukannya sebagai universiti cemerlang dalam jangka masa panjang, pihaknya akan sentiasa komited mendorong inovasi pedagogi bagi memberi perspektif serta pendekatan baru terhadap institusi pengajian tinggi. Untuk maklumat lanjut mengenai pencapaian dan program yang ditawarkan di Tellus University, sila layari laman web tertera.
Dalam usaha memperkasakan perniagaan khususnya pengusaha industri makanan dan minuman F&B serta sektor perhotelan, Astro pada Khamis memperkenalkan perkhidmatan jalur lebar generasi akan datang Biz Fiber baharu. Ketua Pegawai Eksekutif TV dan Ketua Pegawai Operasi Astro, Ewan Smith berkata, Biz Fiber yang dikuasakan oleh Astro Fiber itu adalah pelengkap terbaik kepada pak televisyen komersialnya yang menawarkan sukan secara siaran langsung termasuk pelbagai filem blockbuster serta berita-berita terkini. Ini jelasnya seiring dengan sektor perniagaan yang kini menjadi lebih global dan berdaya saing. Justru adalah penting bagi semua usahawan sehingga syarikat besar untuk mempunyai akses lebih baik kepada sambungan lebih pantas dan dipercayai. So the idea is now that we can give you all the connectivity that you need at either 500 meg or 800 meg in your outlet, in your hotel, in your mamak, alongside some truly great packages where we've redesigned the whole way that it works such that different screens can now be available in different parts of the bar. Now, for an SME, what does that mean? If I'm watching F1 here and I've got English Premier League 3 games over here, we know that drives increased footfall. We know that drives increased satisfaction. More people coming into the establishment, into the SME, and that's the whole purpose of it, really. Creating packages that are going to be reliable, going to offer great customer service and great value to an SME, so that they can in turn deliver great service and attract more customers. That simple. Baik, untuk itu sekian Sinar Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.